A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina, ini dah banyak kali kita belajar, orang-orang yang kuduna, yang memutuskan. Yang kuduna ni fil mudarik, yang memutuskan, mereka yang memutuskan. Ahda, janji, ahdallah, janjinya pada Allah. Min, dari, ba'di, selepas, dari selepas, ba'di mana selepas. Kalau qablu tu sebelum. Min ba'di selepas. Mithaq, mithaq maksudnya janji. Mithaqihi kepada janjinya. Wa dan yaqta'una, yaqta'un ni pun fil mudarik, yang memutuskan, yang melepaskan pun boleh. Ma apa, amara, amara ni yang diperintahkan, yang telah diperintahkan Allah. Siapa yang memerintah? Allah yang telah memerintahkan. Bihi, darinya. Ayyusala, yang dikaitkan atau yang disambungkan. Wa dan yufsidu, yang melakukan kerusakan, fasad, melakukan fasad. Fi, dalam al-ardi, al-ardi bumi, kita dah belajar sebelum ni. Ulaika, mereka itulah, hum, mereka orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi, di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi terjemahannya yang mudah, allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, orang-orang yang memutuskan, orang-orang yang menggagalkan atau yang merosakkan janji mereka terhadap Allah setelah mereka melakukan perjanjian, setelah mereka membuat perjanjian dengannya. Wa yaqta'una ma amarullahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, dan mereka memutuskan apa yang Allah Ta'ala perintahkan darinya, yang pernah disambungkan, yang pernah dikaitkan, lalu mereka melakukan kerosakan di bumi, di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi, khasirun. Jadi perkataan yang kita akan pecahkan, kita akan belajar yang kuduna. Yang kuduna ini maksudnya mereka yang memutuskan atau yang menggagalkan atau yang merosakkan. Ya? Ini maksudnya yang kudu. Ahda, ahda ni maksudnya boleh janji atau persepakatan atau persahabatan pun boleh juga ahda. Ya? Atau perhubungan pun boleh juga ahda. Allah min ba'di misak. Misak pun ini perjanjian. Misak pun maksudnya perjanjian. Atau perjanjian yang telah dimeterai. Atau perjanjian yang mereka telah putuskan. Yaqta'u daripada akar kata qata'a, maknanya mereka memutuskan. Yaqta'u, qata'a. Nanti kalau laju, kalau yang terlepas nak tanya, boleh tanya lagi apa makna dia. Banyak perkataan yang kita dah belajar sebelum ni. Cuma sedikit saja sini. Ma amarallahu ayyu salah ni wasal. Kita belajar dalam ilmu tajwid kan. Hamzah wasal. Maknanya sambung. Wasal tu maknanya sambung. Atau yang digabungkan. Atau yang dikaitkan. Itu dikatakan wasal. Ayyu salah yang telah dikaitkan atau yang telah dihubungkan. Wa yufsidu, fasad, ini kita tahu fasad. Fil ar ulaikumul khasirun. Khasir maknanya ini jamak, isim fa'il, jamak. Maknanya orang-orang yang rugi. Okey. Jadi terjemahannya yang mudah tadi saya sudah sampaikan. Jadi sedikit penafsirannya. Dan banyak yang bertanya.
janji apa yang dimaksudkan di sini? Apa janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak yang tertanya. Jadi hari ini kita akan pelajari bahawa yang disebutkan di sini allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Orang-orang yang merosakkan atau menggagalkan janji mereka terhadap Allah Taala setelah mereka membuat perjanjian dengannya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutuskan apa yang Allah Taala telah perintahkan. Jadi di sini di dalam tafsir yang disebutkan perjanjian ini iaitu ada dua perjanjian yang di dalam Al-Quran di ayat lain yang disebut. Yang pertama perjanjian dengan Nabi Adam AS. Yang pertama iaitu nanti ini catat ingat dalam surah Al-A'raf rukuk yang ke-22 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai dengan Adam dan anak-anak Adam, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Lebih kurang maksudnya, dan ingatlah ketika Allah Ta'ala telah berkata dengan Bani Adam, iaitu anak-anak Adam, tentang penzahiran Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada anak keturunan Adam juga. Apakah kamu menjadi saksi? Jiwa kamu menjadi saksi? Bukankah Allah itu adalah Tuhan kamu? Jadi semua Bani Adam, anak-anak Adam mengatakan, kami menyaksikan. Taqulu yaumal qiyamah, dan mereka katakan pada hari kiamah pun. Jadi ini perjanjian anak Adam dengan anak-anak Adam kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka menjadi saksi bahawa Tuhan itu satu. Dan mereka juga bersaksi bahawa hari kiamat itu adalah pasti dan yakin yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balik sekali lagi saya ulang ayat dalam surah Al-A'raf ayat 22. Jadi ini ada soalan itu hari, ada yang bertanya kepada saya. Dia kata kawan dia mengatakan Nabi Idris adalah Nabi yang pertama mengajarkan tentang kiamah. Jadi ayat ini menolak dakwan itu. Kalau dia ada dalil dia sila bawakan, nanti kita akan cek sekali lagi betul ke tidak. Tetapi ayat ini saya katakan dari dahulu lagi semua Nabi mengajarkan tauhid dan mengajarkan tentang hari akhirat. Sejak daripada Adam lagi sampailah ke Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini janji. Jadi di sini dalam ayat ini melambangkan bahawa fitrah manusia bila Allah Taala berkata-kata kepada Bani Adam AS, maknanya semua manusia. Kita ni adalah semuanya adalah anak keturunan Adam. Tak kiralah kita Afrika ke, Eropah ke, Melayu ke, Cina ke, India ke, semua kita mengaku kita adalah anak-anak Adam. Jadi dalam surah Al-A'raf ini menunjukkan janji kita untuk memberikan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya Allah Taala telah tanamkan fitrat dalam diri setiap manusia, bahawa mereka mempercayai bahawa Tuhan itu wujud, bahawa Tuhan itu satu, yang maha berkuasa, yang maha kadir. Kalau kita benar-benar halusi, kita tanyakan pada setiap manusia, semua mereka memang dah ada fitrat tu Allah Ta'ala tanam untuk percaya kepada tauhid. Tetapi buat mereka yang sengaja melanggar fitrat mereka dan menolaknya, lalu sengaja menyembah kepada sembahan-sembahan yang lain, itulah yang dikatakan mereka sini telah memutuskan janjinya dengan Allah Ta'ala. Ayat ini mengarah kepada situ. Mereka yang sengaja menolak fitratnya untuk mengakui bahawa Tuhan itu satu, Allah yang berkuasa, yang kadir, lalu mereka beralih kepada sembahan-sembahan Tuhan yang lain atau melakukan syirik, sebenarnya mereka telah melanggar fitrat mereka sendiri.
Mereka sengaja memilih jalan itu, lalu di sini yang dikatakan mereka memutuskan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu maknanya, maksud di sini. Yang kedua, maksudnya juga boleh diambil apabila Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada setiap nabi bahawa setelah nabi itu nanti akan datang seorang atau yang lain nabinya, jadi mereka perlu beriman dan menerimanya. Jadi janji ini kepada nabi itu dan kepada anak-anak didikannya atau kepada kaumnya. Ini dalam surah Ali Imran rukuk yang ke-9. Nanti boleh cek lagi, sekali lagi saya ulang. Dalam surah Ali Imran rukuk yang ke-9, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa idza akhazallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum imri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi di sini Allah Ta'ala telah mengambil janji daripada setiap Nabi dan kepada pengikutnya selepas itu, bahawa nanti bila selepas Nabi itu, bila didatangkan sebuah kitab dengan penuh hikmah, kemudian didatangkan seorang Rasul yang membenarkannya di tengah-tengah mereka nanti, mereka harus menolong Nabi itu, harus beriman kepada Nabi itu. Lalu mereka berkata, mereka berjanji bahawa mereka akan berlaku seperti itu, akan membuat seperti itu. Mereka, inilah yang mereka telah janjikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang dimasukkan janji dalam ayat ini, bahawa ada dua janji. Yang pertama tadi kepada seluruh Bani Adam, bahawa mereka akan melaksanakan tauhid dan beriman kepada hari akhirat. Kedua, janji bahawa mereka akan menerima nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi mereka yang sengaja menolak fitratnya, kemudian mereka yang melanggar janjinya, tidak mahu menerima nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan lakukan ini. Wa yufsiduna fil ard, mereka akan lakukan kerosakan di muka bumi. Kita tahu bagaimana orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengingkari nabi-nabi, yang tidak ada pegangan dan tidak ada keyakinan dalam hati mereka, jiwa mereka tentang hari pembalasan. Kalau boleh mereka mahu tolak cerita-cerita tentang hari pembalasan kerana mereka tidak mahu terima dalam fikiran mereka bahawa segala perbuatan jahat mereka nanti akan dibalas, akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka yang menolak perkara-perkara ini, perkara-perkara akhirat, lalu mereka terjerumus dalam kerosakan di muka bumi. Dan macam-macamlah, mereka tidak ada peri kemanusiaan, membunuh, merompak dan sebagainya. Dan apa akan jadi jika mereka melakukan kerosakan di bumi? Inilah keputusannya. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang akan rugi. Dan khasirun ini dalam bahasa Arab, kalau dikatakan khasir, kalau dikatakan seorang peniaga, dikatakan khasirat tajir fi bai'ihi. Maknanya pedagang itu telah rugi dalam perniagaannya. Ini khasirun, memang rugi. Kita lihat bagaimana kadang-kadang orang yang berniaga ini, mereka telah melaburkan macam-macam. Mereka melaburkan wang ringgit, mereka melaburkan menggadaikan rumah, tanah, kebun dan sebagainya. Tapi kalau perniagaan mereka tidak berjaya, itu semua apa yang mereka laburkan itu pun akan hilang. Sama ada wang ke, sama ada tanah ke, sama ada rumah ke, itu akan rugi. Jadi ini yang dimasukkan sini, orang-orang yang melaburkan untuk kerosakan di muka bumi, kesudahannya apa? Mereka akan di kalangan orang-orang yang rugi. Okay, nanti boleh tanyakan soalan. Sebenarnya pun ini pun luas juga. Seterusnya, kaifa, bagaimana takfuruna,
kamu mengingkari. Ini dah mutakal hadir, jamak hadir, mudhari. Billah dengan Allah Ta'ala, wa dan kuntum kamu itu sebelumnya amwatan mati, fa maka ahya dihidupkan, kum kamu, fa ahyakum maka kamu dihidupkan, summa kemudian, yumitukum dimatikan, kum kamu dimatikan, summa kemudian, yuhyi kamu dihidupkan, yuhyikum kamu dihidupkan, summa kemudian, ilaihi kepadanya, turja'un kamu akan dikembalikan. Jadi di sini orang-orang yang membuat kerosakan seperti yang kita sebutkan di atas tadi, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, bagaimana kamu boleh sanggup mengingkari Allah Ta'ala padahal sebelumnya kamu itu mati, maka kamu itu dihidupkan. Summa yumitukum kemudian kamu dimatikan, summa yuhyikum kemudian kamu dihidupkan, summa ilaihi turja'un kemudian kepada-Nya lah kamu akan kembali. Iaitu nya di sini kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat ini menggambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha Pencipta, Maha Hidup. Dia yang mempunyai sifat Khaliq, yang mencipta, Musawwir, yang membentuk. Jadi bagaimana orang-orang atau kita ini yang sombong, bongkak, bangga diri, kan, sehingga kita sanggup mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sanggup melawan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan kita itu sebelumnya tidak ada apa-apa, kan? Tidak ada nilainya. Okay? Jadi kita pecahkan sini dulu. Amwatan. Amwatan ini maksudnya maut atau mati. Tapi di sini kalau kita lihat dalam Al-Quran, maut ada banyak makna. Yang pertama, apabila Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yuhyil arda ba'da mautiha. Nah, di sini kalau kita terjemahannya yang mudah, Allah Ta'ala telah hidupkan dunia ini setelah matinya. Jadi ayat ini terjemahannya yang sebenarnya, Allah Ta'ala telah menyegarkan bumi ini setelah matinya. Maknanya dunia ini waktu kemarau tidak ada air, dia seolah-olah mati. Kan? Dia ada tapi tidak ada kehidupan. Dengan datangnya air, barulah dia dihidupkan dan barulah dia segar, barulah menjadi hijau. Macam kemarin dulu saya pernah sampaikan bahawa ada eksperimen dalam akuarium. Kan, ada tanah, ada udara, ada api tapi tidak ada kehidupan. Bahan-bahan kemikalnya ada tapi belum ada kehidupan. Bila ada air saja digabungkan, barulah ada hijau-hijau melekat di akuarium itu. Jadi di sini maksudnya dengan adanya air tadi, jadi maka menghijaulah bumi itu. Menghijaulah tanah yang gersang itu. Jadi di sini pun maksudnya bumi itu sebelumnya tidak segar. Jadi maut di sini maksudnya kemudian disegarkan. Kemudian ada makna kedua dalam Al-Quran mengenai maut juga, iaitu maksudnya tidak sedarkan diri atau pingsan. Sebagaimana dalam surah Maryam, ketika Hazrat Maryam alaihissalam menyebut, ya laitani mitu qabla haza. Alangkah bagusnya jika aku, kalau kita nak terjemah yang terus direct, memang lebih baik aku mati daripada sebelum ini. Maksudnya waktu dia sedang sakit itu, dia bukan maksudnya dia bagus mati. Maksudnya bagus dia pingsan. Dari sewaktu dia sedang menanggung kesakitan itu. Ini maksudnya di sini adalah pingsan. Kemudian makna yang ketiga dari maut ini, iaitu maut itu salah satu maknanya jahil atau tidak sedar.
atau bodoh. Itu juga maknanya bodoh. Jadi hidup maknanya segar atau kerohaniannya segar. Itu pun maksudnya juga. Kemudian yang keempat juga ada maksudnya ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya'til mauta min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Mana kalau kita terjemah yang direct, datang maut di sekitar mereka di setiap penjuru, tapi mereka tidaklah mati. Jadi di sini maksud ayat ini, maknanya di sini maknanya maut ini maksudnya kedukaan, kerisauan atau satu yang menyedihkan. Jadi maksudnya telah didatangkan kedukaan, kerisauan kepada mereka daripada pelbagai sudut, tetapi mereka tidaklah mati. Maksudnya bagi orang-orang kafir ini, setelah mereka melakukan kerosakan, keburukan, akhirnya kesudahannya mereka mendapat kedukaan, kesedihan, kecelakaan yang datang dari pelbagai sudut, tetapi mereka tak mati-mati. Mereka terpaksa mengalami itu semua. Jadi maut yang di dalam ayat ini disebutkan adalah kedukaan. Kemudian ada lagi maut juga di sini, maut maksudnya yang tidak sedar, tidak mengetahui. Kalau kata hidup itu maksudnya yang mengetahui. Jadi ayat ini bukanlah maksud yang dikatakan amwatan, bukanlah maksud maknanya dia dah mati, dah jadi mayat kemudian hidup lagi. Itu tak boleh. Itu memang bercanggah dengan sifat Allah SWT. Kalau sesuatu benda telah dimatikan lalu dihidupkan kembali, itu tidak mungkin. Kecuali benda tu sudah ada dia punya chemical, dia ada bahan dia, tapi belum ada kehidupan. Jadi di sini Allah Ta'ala sebut sebelum mereka mempunyai kehidupan, mereka seolah-olah mati, atau kita dah sebutkan tadi banyak maknanya jahil. Mereka tu sebelum tunya jahil atau tidak sedar atau ignorant. Lalu Allah SWT hidupkan mereka. Ini pun boleh juga kita sebutkan dari segi jasmani pun boleh, dari segi rohani pun boleh. Kan? Dulunya mereka jahil, jadi Allah Ta'ala telah memberi mereka faham, mereka menerima Nabi, lalu mereka dihidupkan. Summa yumitukum, summa mereka dimatikan, summa yuhyikum, kemudian mereka dihidupkan lagi. Jadi boleh saja maksud ini ayat ini, iaitu kehidupan ini ada 4 step. Kan? Awalnya kita tidak ada apa-apa, kan? Lalu tidak ada apa-apa, memang nothing. Kalau kita nak kaitkan dengan kemanusiaan, memang kita itu daripada benih lah, tidak ada kehidupan. Daripada benih lalu dihidupkan, ada benih, ada nyawa, ada kehidupan di situ. Bila kita dah ada besar, dah dewasa, dah menjalani kehidupan, kemudian kita dimatikan. Masuklah ke dalam alam kubur. Kemudian di sini adalah alam akhirat. Inilah. Okay. Kemudian summa ilaihi turja'un, kemudian kita kepadanya lah akan dikembalikan. Iaitu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Khalik, Musawwir, dia boleh mencipta. Kalau sesuatu itu dia nak jadikan, dia hidupkan, dia jadikan dan membentuknya jadi cantik, kemudian dia boleh matikan, kemudian dia boleh bentuk lagi yang lain. Sebagai contoh, kita katalah saya ambil contoh kilang kenderaan lah. Kan? Kalau kilang Toyota misalnya, dulu dia membuatkan tahun 70-an dulu, katalah dia buat Honda City. Honda City daripada tahun 70-an sampai 2020 itu berubah sampailah Honda City yang sekarang ini yang canggih. Dan syarikat kilang bila dia buat, dia tak akan ulang balik Honda City yang tahun 70-an itu. Dia tak akan buat. Kerana kalau dia buat seperti itu, dia bukanlah seorang pengeluar yang bijak. Dia tidak pandai membentuk, mendesain. Jadi itu tidak layak untuk company-company atau syarikat-syarikat mengulang balik produk yang kuno seperti itu.
Jadi ini dalam sifat kemanusiaan pun ada. Bila dia mereka atau mencipta sesuatu tu selalu bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Jadi begini jugalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sesuatu yang Allah Taala telah ciptakan itu jadi satu kebaik, kemudian jadi baik lagi, jadi baik, jadi sampai seterusnya kebaikan. Jadi ayat ini pun sebenarnya banyak makna sebenarnya kalau kita nak boleh ambil. Dan makna lainnya yang ketiga juga kita boleh ambil daripada sini, bahawa ini adalah menggambarkan bahawa kehidupan Islam yang kedua kalinya, yang awalnya itu mereka lemah, kan, tidak bertenaga, tapi dihidupkan dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam itu lemah lagi, kemudian dihidupkan lagi di zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang dalam Jumah disebutkan dalam surah Jumah di bawah ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ini juga maksudnya di situ. Jadi nanti boleh tanyakan soalan lah berkenaan ini, sebenarnya banyak juga ni. Summa ilaihi turja'un, summa ilaihi turja'un itu maksudnya kemudian kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang kita lakukan, apa pun yang kita buat di dunia ini, akhirnya semuanya Allah Taala akan mengetahuinya dan semuanya akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cuba habiskan satu lagi ayat, insya-Allah kita teruskan sebelum kita ke sesi soal jawab. Huwa, dia, allazi, yang, khalaqa, telah menciptakan, lakum, la, bagi, kum, kamu, bagi kamu, ma, apa-apa, fi, dalam, al-ardi, fil ardi, ni pun dah banyak kali kita belajar, fil ardi, dalam bumi, jami'a, kesemuanya, thumma, lalu kemudian istawa. Istawa ni maksudnya memberikan fokus atau memberikan perhatian ila, ke arah, as-sama, ke atas langit atau ke atas langit, macam ke atas lah, yang paling atas. Fasawwahunna, lalu dia fasawwa maknanya dia memberikan satu keseimbangan, keadilan. Maknanya seimbang lah, benda tu seimbang. Sab'a, 7 samawat. Ni jamak daripada asma tadi, samawat, 7 langit. Sab'a, 7. Wa, dan huwa, dia, iaitu Allah Ta'ala, bikulli, bagi setiap syai'in, segala sesuatu. Syai'in ni sesuatu, atau di sini pun boleh katakan perkara, bad atau perkara, alim, dia mengetahuinya. Okay, saya akan cuba habiskan di sini ayat ini insya-Allah taala. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan bagi kamu apa-apa yang di bumi ini kesemuanya. Summastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samat. Lalu kemudian dia memberikan perhatian ke arah langit, lalu membuat keseimbangan di langit, di 7 langit. Lebih kuranglah terjemahan dia seperti itu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah yang dari segala setiap sesuatu, dari segala sesuatu itu dia mengetahuinya. Jadi ayat ini Allah Ta'ala cuba menarik perhatian kepada kita bahawa untuk kehidupan manusia di dunia ini semuanya dijadikannya berfaedah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semuanya ada faedah untuk manusia. Jadi kita perlu hargai. Kalau kita lihat seperti yang saya katakan sebelum ni, dunia ni dulu belum ada kehidupan. Ada tanah, ada gunung, ada matahari, ada awan, tapi tidak ada air. Bila ada air, barulah ada kehidupan. Jadi dengan kehidupan itu, lama-lama proses-proses barulah terjadinya manusia. Jadi untuk proses sampai kita menjadi manusia pada hari ini prosesnya sangat lama. Itu perlu matahari, perlu tanah, perlu awan, perlu bintang, perlu bulan, perlu air, perlu sungai, perlu laut. Barulah manusia boleh duduk di muka bumi ini. Jadi di sini Allah SWT disebutkan bahawa semuanya adalah diberikan untuk kebaikan manusia. Dan kalau kita perhatikan
apa pun segala bentuk benda dalam dunia ini pasti ada kebaikan untuk manusia. Jadi ayat ini membuka ruang kepada ahli sains untuk membuat kajian. Kalau mereka tidak tahu bahawa setiap benda itu ada faedah, mereka tidak tahu kaji. Mereka tidak mahu mengkaji. Tetapi ayat ini membuka ruang kepada para pengkaji, para ahli sains, bahawa mereka nak mengkaji itu supaya mereka tahu bahawa bila mengkajinya pasti akan keluar jawapan. Setiap benda itu pasti ada kebaikannya, keelokannya untuk manusia. Jadi kalau kita lihat dalam dunia ni, apa pun, kalau kita perhatikan dengan halusnya, apa pun pasti ada kebaikan untuk manusia. Banyak contoh, saya berikan satu contoh. Yang kita katakan racun bisa ular itu. Memang mematikan. Tapi kalau kita mengkaji lebih mendalam lagi, bahawa racun bisa ular itu pun boleh menjadi penawar untuk manusia. Ya kan? Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, bahawa semua ciptaan yang Allah Taala berikan ini pasti ada manfaat untuk manusia. Banyak contoh lagi nanti kita boleh tanyakan lagi. Sumastawa ila samai fasawwahuna sab'a samawat. Jadi bila Allah Taala fokuskan kepada langit, kepada kerohanian, apabila manusia ini semua bekalan yang Allah Taala berikan itu mereka lakukan untuk manfaat, untuk agamanya, kerana Allah Taala dilakukannya untuk menghormati kemanusiaan. Jadi nanti ganjaran mereka ni adalah di 7 langit. Seperti kita tahu bahawa dalam peristiwa Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah dalam Isra itu dia berjumpa di langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan terakhir di langit yang ketujuh itulah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia sebutkan sab'a juga dalam bahasa Arab, kalau kita sebutkan 7 ataupun 70, ini maksudnya banyak. Jadi di sini ayat ini maksudnya ganjaran di dunia dan di akhirat itu adalah berperingkat-peringkat. Jadi ayat ini bila Allah Ta'ala ciptakan segala sesuatu itu untuk kebaikan manusia, jadi Allah Ta'ala inginkan bahawa semua penemuan atau kajian yang kita buat itu adalah untuk kebaikan agama, untuk Allah Ta'ala dan kebaikan untuk manusia sejagat. Barulah kita boleh mendapatkan ganjaran ini. Allah Ta'ala larang kalau kita temukan kajian, kita tahu, kalau kita tahulah di negeri itu ada minyak contohnya. Kita dah tahu di negeri itu ada minyak. Tapi kerana negeri itu bukan negeri kita, kita berusaha untuk merompak minyaknya. Kita buat huru-hara di negeri itu, lalu kita meletakkan kita punya teknologi, kenderaan dan sebagainya, mesin-mesin, lalu mencuri hasil bumi mereka. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa segala sesuatu itu adalah untuk manusia sejagat. Seperti yang saya katakan tadi, contoh minyak tadi. Ada negara-negara Islam yang kaya raya kerana minyaknya tadi, sepatutnya mereka agihkan, kongsikan untuk manusia sejagat. Mereka perlu membayar zakat atau membayar canda dengan betul. Bukan mereka simpan duit itu dalam bank-bank dunia untuk mendapatkan riba di dalamnya. Jadi mereka hanya mengharapkan riba yang tinggi, jadi mereka boleh hidup berpoya-poya hanya segelintir orang saja. Jadi manfaat didapatkan daripada hasil bumi minyak tadi tidak diagihkan dengan sewajarnya. Maka itulah jadi pergaduhan, perompakan, ada yang bolot sampai sekarang ni lah. Dan ini contoh terlampau banyak. Apa saja. Macam kita tahu, kita belajar, kita kata plutonium. Betul saya sebut plutonium. Mereka mengatakan itu adalah baik untuk tanaman. Tapi ada orang yang buat dia, jadikan dia bom nuklear. Dengan harapan kalau dia menyerang sesebuah negara, bahawa negara itu akan hancur segalanya. Tetapi padahal benda itu boleh untuk pertanian pun boleh, untuk jana kuasa elektrik pun boleh, banyak faedah lain. Jadi inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita ambil hasil bumi itu, benda-benda yang berfaedah di bumi itu, tapi dengan tujuan untuk mengadakan kerosakan, menyerang negeri atau kaum lain,
lalu mengeksploitasi negerinya atau mengeksploitasi negaranya untuk kepentingan segelintir orang saja. Jadi itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi di sini Allah Ta'ala sebutkan supaya kita membuatkan kebaikan supaya kita mendapatkan ganjaran ini. Sabah samawat. Kemudian maka itu ayat-ayat seterusnya Allah Ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau perkara baik yang kita buat, Allah Ta'ala tidak akan leka, Allah Ta'ala akan faham, akan tahu perkara kebaikan yang kita buat. Begitu juga kalau perkara buruk yang kita buat daripada hasil bumi yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala mengetahui dan kita tidak akan terlepas daripadanya. Inilah ayat ini menjelaskan bahawa segala bentuk, segala benda di bumi ini pasti ada manfaatnya untuk manusia. Jadi ini yang saya dapat sampaikan untuk kelas kita pada hari ini. Nanti kalau ada sesiapa ingin tanyakan soalan, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.